أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pertamanya kita rafa'kan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul, kita bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, ahli jawatan kuasa kaki tangan pegawai Majaat Taqwa Qaryah Kampung Parui, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Menyambung perbincangan kita menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji Manhafi Syafi'i, juzuk yang kelima, muka surat ke-20. 20 wakaf harta bersama musya'. Harta bersama bermaksud harta milik bersama yang tidak dapat ditentukan antara satu dengan yang lain. Dia kata harta tadi ni kongsi ramai-ramai. Jadi lagu mana nak buat? Boleh ke? Mustafa Bugha, Mustafa Al-Khin dengan Ali Sabarji kata apa? Sah wakaf harta milik bersama sama ada harta alih atau ta'lih, sama ada bahagian bersama itu diwakafkan oleh seorang atau ramai, semuanya harus pada syarak. Jadi itu pada pendapat Mustafa Bugha, Mustafa Al-Khin dan Ali Sabarji. Dan kalau melihat kepada kitab-kitab fiqh yang lain, jawapannya sama. Jawapannya boleh untuk wakaf harta yang bercampur. Bermaksud dia berikan hak dia. Dia berikan hak dia untuk digunakan bagi tujuan wakaf. Saya bagi contoh. Senang nak nampak. Dia ada sebidang tanah. Dekat tanah tersebut ada nama dia. Mungkin 1/2 bahagian. Tapi nama ramai lah. Dia nak wakafkan. Jawapannya boleh tak? Boleh ya, tak ada masalah. Tapi saya punya pandangan, kecenderungan saya hari ini secara pentadbiran, secara pengurusan, untuk harta yang nama ramai yang tak boleh nak ditentukan di mana bahagian tersebut, pada pandangan saya, maka pada kali itu tawakuf dulu. Dia jangan senang-senang nak wakaf. Kalau tidak, menyusahkan pihak yang menguruskan wakaf. Sebab tak ditentukan. Contoh, dia ada tanah dia ni 1/2 ekar. Saat ni 1/2 ekar. Bila 1/2 ekar tadi ni nampak macam okey ni. 1 nama okey, 2 nama okey, 3 nama okey, 4 nama okey. Dia main berganda 8 nama jadi masalah. Dia main berganda tuan-tuan jadi 16 nama lagi masalah. Dia berganda jadi 32 nama lagi berganda. Itu yang dinamakan musyah. Musyah ni dia macam tu, gabung banyak benda dia sekali kan. Orang Melayu kita ni dia ada satu masalah pengurusan harta. Kita dulu sekitar 20 bilion yang tak dapat diuruskan. Hari ini tuan-tuan hampir dekat 100 bilion tak dapat nak diuruskan. Sebab apa? Sebab satu, lambat. 2, tuan-tuan berasa tuan-tuan pandai daripada ustaz. Tuan-tuan satu, lambat. Tuan-tuan kata biar kubur pun duk merah lagi. Yang suka kata lagu tu, orang ni yang paling akan musafir hidup kita nanti. Percaya sebab saya. Yang kedua, tuan-tuan berasa pandai daripada ustaz. Biar tak ada masalah pun. Kenapa kita duduk kelang kabut nak urui-urui?
Padahal tuan-tuan, apa efek dia? Tuan-tuan ada harta, tuan-tuan nak bagi dekat orang susah, nak wakaf jadi susah. Kalau saya selaku pihak majlis agama, tak kira majlis agama apa tuan-tuan, saya selaku pihak majlis agama, dia nak wakaf kat kita boleh dia terima. Tapi kalau dia bersifat manfaat, boleh tahan. Contoh satu building dia sewa kan, dia sewa kan, ada hasil tu, contoh orang tu 1/8 daripada hasil tersebut, hasil dia dapat kat majlis agama tu tak ada masalah, senang, betul tak? Tapi kalau tanah seketui, nama sampai 70 nama, 70 nama tu pun tak tahu nak duduk ketang mana. Kalau ukur boleh berdiri kan. Sebab ramai banyak sangat nama. Bahkan kita jumpa tuan-tuan, ada dekat paling banyak lah dengan saya, dengan lain tu ada ratus-ratus, dengan saya tu 30 lebih, dekat 40 nama. Baru ni meninggal lagi 2 orang. Lambat. Padahal tuan-tuan benda tu kalau kata settle awal, tapi orang dulu dia settle lambat. Jadi tuan-tuan ni mungkin generasi ketiga. Tuan-tuan, generasi ketiga bermaksud kalau saya ni dah generasi keempat. Moyang kita tak urus, tok kita tak urus, pak kita tak urus, tuan-tuan tak urus, sampai saya pula kena urus. Jangan main-main. Benda ni yang menyukarkan. Sebab itu tuan-tuan, dalam bab harta ni jangan main-main. Saya cenderung, ada orang tanya, Ustaz, bubuh nama, ini pusaka. Betul. Hang cakap pandai. Tapi bila hang nak ngurus pun semua nama, kalau mati seorang, masalah kita. Dia simple, agama ni simple. Kita duk gaduh rebut rumah pusaka mak kita. Contoh, saya bagi contoh kat tuan-tuan, bagi tuan-tuan nampak. Tuan-tuan tak setuju dengan saya, terpulang kat tuan-tuan. Yang penting saya ustaz. Tuan-tuan dengar lah. Mak kita ada tanah. Saya tak bagi jom, saya bagi mafah lah. Sebab mafah tanah lot. Simple. Anak kita ada 5 orang. Yang duduk dengan kita, anak nombor 5. 1, 2, 3, 4 semua dah kahwin. Mereka dah beli rumah sendiri, ada sewa rumah. Nombor 5 memang duduk dengan kita. Dia pun tak kahwin. Dia pun bela kita, pergi hantar HTG, bawa kita pergi tengok dekat klinik kesihatan Ampangan. Dia yang tolong hantar kita pakai tuan-tuan. Jadi kalau berlaku kematian, kadang-kadang abang-abang, kakak-kakak ni kata, kami ada hak. Betul, ada hak. Ada hak tak bermaksud hang dapat menguruskan hak dengan cara yang baik. Tuan-tuan rasa sumbat 5 nama, kita katalah semua lelaki senang. 5 kita sumbat nama kat situ. Tuan-tuan rasa senang ke susah? Tanah tu besar mana? Tuan-tuan pergi mafah lah. Rumah bukan besar mana pun. Tapak rumah tu boleh masuklah 3-4 biji kereta. Boleh. Tapi kita kata tuan-tuan pergi sumbat sampai 5 nama, kita kata tak apa, yang penting ada 5 nama. Silakan. Tuan-tuan bercakap hari ini dengan saya kata silakan. Tapi kalau mati seorang, tuan-tuan tengok jadi lagu mana. Mati seorang, apa berlaku? Bini dia ada nama tak masuk? Bini dia, contoh si Alung tu. Alung tu mati. Bila Alung tu mati, dia ada bini. Bini dia ada seorang. Tak apa, ada anak. Anak pun lebih kurang dekat. Anak dah ramai. Contoh, yang Alung ni anak dah ramai. Anak dah kita kata ada 7 orang. Sekali dengan bini dia. Sumbat situ pula tuan-tuan. Anak dia pula semua lagi 7 orang. Jadi bahagian portion tadi 1/5 itu dia akan kecilkan. 1/5 bahagian tu dia akan kecilkan. Bini 1/8 daripada 1/5 tu. Anak-anak sebab 7 orang lelaki ni 1/8 sebab 7 orang. Jadi nama anak dia dah sumbat. Tadi elok 5 orang. Buang seorang, ganti dengan 8 orang. Jadi ada 12 orang. Si bini tu pula tiba-tiba dia kata, saya berkenan dah dengan Ustaz Zulzaidi. Contoh. Dia berkenan dengan saya. Saya pun kata terpulang lah dekat Mak Haji. Saya bukan kata tak mau. Tapi kalau kata Mak Haji berkenan kat saya, try lah minta kau orang rumah saya. Dia pun try, dapat. Contoh dapat. Dapat. Saya pun mai nikah kat sini lah sebab dia orang sini. Dia orang sini nikah kat sini. Contoh dengan ngangguk. Aku pun takut lah. Contoh, nikah dengan sini. Nikah. Dia duduk tengok muka kita 2-3 hari tu duduk senyum satu macam. Saya kata kat dia, awak, kenapa awak duduk senyum? Dia kata tak tahulah.
sebelum ni dapat suami, dia kata bukan ustaz lah 2-3 hari ni dapat ustaz ni, dia kata dia seronok. Masuk hari keempat dia meninggal. Bila dia meninggal, saya jadi suami dia. Saya ada hak tak masuk nama tanah, dalam tanah tu? Ada. Tuan-tuan, saya ada hak. Dia ada anak dia akan masuk portion juga. Bahagian dia 1/8 lagi akan dikecilkan semua, sebab saya akan ambil 1/4. Kemudian anak dia pun akan makan sikit. Tuan-tuan nak kata apa? Nampak macam makin rumit pula. Itulah aku cakap. Lain kali kalau nak buat satu-satu perkara, fikir panjang. Tuan-tuan tahu tak berapa banyak tanah-tanah, maaf saya sebutlah, kawan kita, dia pergi sumbat. Saya kata sabar dulu, bincang dulu apa yang patut. Kadang-kadang dia simple je. Had nombor 5 tu kita tanya kat dia, adik nak rumah ni kan? Dia kata adik tak kerja. Adik pun memang okey dik, tak apa, tak ada masalah. Ayah pun ada duit pencen bagai apa semua. Rumah ni kita kalkulate ada lebih kurang 100,000. Bermaksud setiap orang punya hak 20,000. Sebab rumah 100,000. Adik nak rumah abang ni ke? Bahagian abang tak ada masalah. Abang boleh lepaskan hak. Kalau bicara dekat JKPTG, dia ada borang tuan-tuan. Kita kena isi borang lah. DDA nama dia. Pernah dengar? Tuan-tuan dengar borang apa ni? Borang poligami dengar lah. Borang nak nikah 2, tahulah. Nama dia borang DDA, penolakan hak. Dia tolak hak dia. Boleh je. Dia tolak. Dia bukan bermaksud tolak ni, tolak tu tak dapat apa-apa. Dia boleh kata ke adik dia, lagu ni lah adik. Abang pun bukan untung apa pun. Tapi sebab nama abang ikutkan ada, hang bagi abang 5,000 jalan. Hak nombor 2 kata, hang pun bagi 5,000 lah. Nombor 3 kata bagi 5,000, nombor 4 bagi 5,000. Dia pun cari-cari, dia kata duit simpanan ayah ni, hari tu dia beda ni, ada dah bagi sikit, aku bagi seorang 5,000 dekat abang-abang dia, rumah jadi hak mutlak dia. Senang ke susah? Senang. Tapi tuan-tuan rasa senang kan nak aplikasikan? Susah. Sebab apa? Sebab perangai mereka ni macam perangai tuan-tuan. Tak boleh bawa bincang. Iya, kita tahu lah, lagi jenis hak pakai kopiah, lagi susah bawa bincang. Tuan-tuan, saya pernah cerita dengan tuan-tuan, dah halang-halang duk sebut cerita ni. Waktu saya kerja kat Melaka, saya ingat saya duk cerita dengan tuan-tuan, ada satu hamba Allah pada saya rasa kesedihan yang melampau. Sampai hari ni saya ingat, suami dia meninggal, bini ada anak 2-3 orang, suami dia meninggal. Kemudian bini ni orang Terengganu, laki dia orang Melaka, mak pak dia orang Melaka. Jadi nama bapak suami dah masuk dah? Masuk. Nama bini masuk dah? Masuk. Sebab ada anak 1/8. Pak dapat 1/6, mak dapat 1/6. Hak baki-baki ni anak lah. Sebab dia asabah, dapat portion masing-masing. Cantik lah. Tapi tuan-tuan, bapak ni apa yang dia buat? Dia duduk rumah tu. Lepas anak lelaki dia meninggal, dia pergi duduk rumah dengan menantu dia. Dia ada rumah dah. Dia ada rumah. Tapi saja sebab rumah tu betul-betul dekat town, dekat area Melaka. Betul-betul dekat bandar Melaka ni tuan-tuan. Jadi dia pun duduk kat rumah tu. Tuan-tuan rasa menantu selesa ke tak selesa? Ibu-ibu rasa selesa ke tak selesa? Cakap pandai tak selesa. Tapi hampa 2 lelaki bini pergi masuk rumah tu. Dia masuk rumah tu satu hari, ada bilik, dia bawa pula anak dia duduk kat bilik tu. Dia kata ni rumah kami juga. Ya, memang betul ada hak hang dekat rumah tu. Tapi consider lah sikit. Ada bini sebab lelaki dia ni memang bayar-bayar hutang mati-mati. Lepas tu bank clear lah, MRTT kan, MRTA lagu tu clear lah rumah tersebut. Cuma bila lagu tu jadi masalah, bila dia bawa masuk anak dia dalam rumah tersebut, anak lelaki masuk dalam rumah, kita ni menantu jadi macam ni tiba-tiba bawa ipar duai saya pula masuk dalam rumah ni. Apa kena mengenang dengan dia? Kalau pak dengan mak nak masuk tak ada masalah lah. Tapi sebenarnya masalah juga, saya ada anak-anak kecil yang duk kacau prediksi saya pasal apa. Pak dia kata apa? Tak kira ustaz. Tak kira. Saya ada hak, saya ada jumpa satu ustaz. Dia kata,
Dia jumpa ustaz mana tak tahulah. Dia kata ustaz tu kata boleh, saya nak bawa keluarga saya semua masuk pun boleh. Ustaz ni faham ke tak? Dia cakap dengan saya, ustaz ni faham ke tak? Tapi dia tak cakap lah bunyi Kedah, dia cakap lah bunyi Melaka. Dia kata ustaz ni faham ke tak? Kan benda macam ni, simple macam ni pun ustaz tak tahu. Bukan aku tak tahu, aku tahu, tapi persoalannya kau yang tak tahu. Dia kata ustaz faham tak berkenaan dengan faraid? Saya kata saya faham berkenaan dengan faraid, tapi takkanlah semua benda kau nak ganggu privasi orang. Bincang dulu dengan anak menantu. Kalau kata tak boleh nak handle rumah tersebut, kalau tanya saya, tanya anak tu, anak perempuan tu macam mana apa cerita. Anak perempuan tu kalau tak selesa, boleh je tuan-tuan, rumah tu ambil, jual, bagi balik ikut portion faraid. Selesai masalah. Tapi bapa tu tak nak sebab area town Melaka. Dia kata apa? Tak payah pening-pening, bagi je lah ke anak laki saya. Anak laki kau siapa? Ada kena-mengena ke? Tak. Sebab apa? Sebab si mati ada anak laki juga. Yang kau kacau harta orang lah, kenapa? Dia tak puas hati. Dia balik, dia main balik, jumpa saya kali kedua. Jumpa saya kenal lagi. Dia tak puas hati. Saya kata, Ji, menantu ni janganlah buat macam tu kat menantu. Menantu ni tak selesa. Kali kedua, kali ketiga dia rasa seronok. Sebab menantu dah kemas barang balik Terengganu. Sekarang dia sudah seronok, huri, duduk dalam rumah tersebut. Saya kata kat dia, kali ketiga, kali keempat saya kata, Haji duduk di rumah dalam keadaan Haji menggunakan harta anak yatim dengan cara yang batil. Sebab dalam Quran cerita berkenaan dengan makan harta anak yatim ni, kita duk nampak adakah makan lagu tu. Tak. Kadang kita ambil harta anak yatim dengan cara yang tak sepatutnya. Saya senang je tuan-tuan, saya kata apa? Haji, cuba kalkulat balik. Kalau rumah tersebut disewakan dan dibahagikan ikut portion faraid, setelah ditolak tentang cukai-cukai dan sebagainya tu settle, bersih, tolak, bagi dekat ikut aturan pusaka. Saya tanya dekat Haji, berapa yang mereka patut dapat? Dia pun katalah, kalau kalkulat harga rumah sekarang sewa 1,000, kira anak-anak bini ni mereka akan dapat ni bukan half, 60% lebih. Dapat lagu tu je, bini dengan anak-anak. Sebab anak-anak dah makan asabah. Dia dah makan asabah. Mak pak dah cuma 1/6 saja. Pak dia pun 1/6, mak dia pun 1/6. Berapa sangatlah portion dia. Anak-anak dia dah makan habis dah. Dia tak berhenti. Saya kata, Haji, kadang-kadang kita nampak macam kita ni tak makan. Tapi kalau harta tadi ni kita convert, jadikan duit, sepatutnya anak-anak yatim tu dapat tak hak mereka dalam bentuk duit? Dapat. Tapi Haji tak bagi, dan Haji gunakan harta tadi. Itulah makan harta anak yatim. Lepas tu dia cengang, dia pandang saya. Dia tak puas hati lagi. Dia kata, kau tengoklah, aku tanya ustaz aku lagi. Dia kira ustaz dia. Tu yang aku geram tu. Kali kelima dia main balik. Ustaz dia kata, apa yang saya cakap betul. Dia kata, betul lah tu ustaz tu cakap. Ustaz tu siapa? Dia pun tanya lah, dia pun sebutlah nama saya. Dia kata ustaz yang sembang dengan dia tu adalah Ustaz Zuzaidi. Rupanya had dia sembang ustaz tu kenal saya. Dia kata sembang Ustaz Zuzaidi. Ustaz Zuzaidi dulu waktu tu saya kerja kat Melaka jadi peguam. Ustaz Zuzaidi tu peguam. Saya pun banyak benda saya tanya dekat Ustaz Zuzaidi. Kira Ustaz Zuzaidi cakap tu betul lah tu, kecenderungan dia tu betul lah tu. Lepas tu dia main balik duk teriak. Habis tu ustaz lagu mana ustaz? Apa? Nak teriak. Tuan-tuan, tu yang pakai kopiah tu aku tak percaya. Lah dia kata ustaz tak apa, saya pun nak bincang balik dengan menantu. Tuan-tuan rasa senang ke nak bincang dengan menantu lepas daripada tu? Menantu dah kecil hati dah tuan-tuan. Pak mertua buat lagu tu. Pak mertua siapa dengan menantu ni? Dalam Islam, pak mertua adalah hurmatul mu'abbadah. Tu kaedahnya. Hurmatul mu'abbadah ni apa dia? Orang yang kita haram kahwin dengan dia sampai bila-bila. Sebab itu dinamakan mu'abbadah. Tuan-tuan ada menantu, tuan-tuan salam menantu tuan-tuan. Tuan-tuan ada mertua, tuan-tuan salam mertua tuan-tuan. Tuan-tuan sedangkan tuan-tuan ada wudu. Dalam mazhab Syafi'i batal ke tak wudu tu? Tak batal. Tak batal. Tuan-tuan, jadi bila lagu tu, hang jagalah menantu hang elok-elok. Walaupun dia duk kira ni bekas menantu saya. Saya kata bukan. Dia bukan bekas menantu. Dia menantu daripada anak kita yang telah meninggal dunia. Kena abang lagu tu. Haji tu kira bekas. Salah tu. Gitu gaduh-gaduh. Lalah.
Dia kata, ustaz, apa ustaz, minta maaf apa semua. Lepas tu dia telefon saya. Dia kata, ustaz, saya nak panggil ustaz lah mai ceramah kat masjid saya. Ceramah masjid saya. Saya kata, haji siapa? AJK. AJK pula. Dah lah pakai kopiah AJK pula. AJK pun aku tak boleh percaya. Tuan-tuan, itu jadi masalah. Sebab apa? Sebab AJK tu dia baik dengan ustaz. Habis makan apa semua, habis kuliah dia makan dengan ustaz. Itu dia tanya ustaz. Ustaz ni dia bagi general. Ustaz tadi tu dia bagi general. Dia bukan bidang dia berkenaan dengan hartanah tersebut. Jadi bila kita cerita baru dia nampak. Jadi tuan-tuan hati-hati. Kita kadang-kadang makan harta anak yatim nampak macam tak makan. Tapi ada harta anak yatim yang hati-hati dalam kita berbuat demikian. Anak cucu kita, mungkin ada anak lelaki yang meninggal dunia, kita jadi atuk, kita kena bertanggungjawab memberikan nafkah yang sebaiknya untuk cucu kita. Tapi berapa ramai yang nak bagikan nafkah kepada cucu dia, dia tak mau. Dia kata pandailah mak dia. Yang paling dahsyat, kebanyakan orang lelaki mentality, dia ada anak lelaki dia mati. Jadi siapa yang kena bertanggungjawab bagi nafkah kepada cucu dia? Atuk. Tapi tuan-tuan, atuk ni tak mau. Sebab apa? Sebab mak dia kahwin baru. Kan? Bila dia kahwin baru pula tuan-tuan, kahwin baru tu pula suami dia ni kaya. Jadi atuk ni lagi tak mau lah. Contoh lagu tu lah. Kan? Balu, ada satu orang balu, suami mati, atuk ni tak mau tangguh. Hak balu ni kahwin. Contoh dia kahwin pula dengan Cikgu Mizi. Contoh. Dia kahwin dengan Cikgu Mizi. Bila dia kahwin dengan Cikgu Mizi tuan-tuan, kemudian dia kata, Cikgu Mizi cantik lah. Dia kata, ni cikgu ni. Mungkin, tak boleh. Hak cikgu, tanggungjawab dia terhadap isteri. Terhadap isteri dah. Tapi tanggungjawab atuk adalah terhadap cucu-cucu. Hak tu yang paling penting. Sebab itu kita nak kena faham. Sebab itulah kita, kalau tuan-tuan ingat, kita belajar 10 tahun lepas bab nafkah. Kalau tuan-tuan ingat. Tapi memang saya rasa tuan-tuan tak ingat. Saya tahu tuan-tuan tak ingat sebab aku pun tak ingat. Dah 10 tahun tuan-tuan Fikman Haji jilid 4 kita. Tapi nak cerita bagi tuan-tuan, nafkah yang paling utama, nafkah diri, ibda' min nafsika. Mulakan dengan diri Nombor 2 siapa? Nombor 2 adalah bini kita. Kena bagi nafkah kepada mereka. Itu tanggungjawab dia. Kemudian siapa? Anak-anak kita. Kemudian siapa? Kemudian baru berganjak kepada mak pak kita. Kemudian siapa tuan-tuan? Baru berganjak kepada kalau kita ada haiwan ternakan dan sebagainya, kena bagi pula nafkah kepada mereka. Haiwan ternakan. Nampak tak? Islam ni demai dalam mazhab Syafi'i, dia bantu kita untuk faham. Kucing yang kita bela pun kita kena bagi makan. Apatah lagi anak kita, apatah lagi cucu kita, yang kita bertanggungjawab atas mereka. Sebab itulah hadis Nabi kata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin, setiap kamu bertanggungjawab atas pimpinan kamu. Jadi ada tanggungjawab kita. Itu yang kita nak kena faham berkenaan dengan tanggungjawab, bukan perkara yang boleh dibuat main. Sambung patah balik. Kita cerita about harta musya'. Itu kita kata contoh. Harta pada tanah, harta pada rumah, harta pada bangunan. Lungguk nama banyak-banyak ni, kalau kata boleh lepaskan hak, kita boleh dapat amount, tak ada masalah. Kan? Sama juga, maaf saya sebut, ada orang baguslah, dia bagi dekat abang dia. Contoh dia kata, ni rumah pusaka ni abang duduk kampung, abang ambil lah. Abang dulu bela pak kan, abang ambil semua harta. Okey, tak apa. Pak dia pun dah meninggal apa semua tuan-tuan. Tapi yang adik-beradik ni duk buat rumah tu macam rumah depa lagi. Rupanya tak. Sebab bila hang dah bagi rumah pusaka tu kepada salah seorang, dia 5 beradik, dia bagi kepada hak sulung. Dia bagi kepada hak sulung. Siapa punya sekarang? Hak sulung punya. Adik-beradik ni dah tak ada hak dah ikutkan. Cuma atas rasa nostalgia, hang balik kami willing lah layan hang elok-elok dan sebagainya. Tapi bukan bermaksud hang jadi pemilik rumah tersebut. Faham tak? Sebab hang dah lepaskan hak. Dalam geran pun pemiliknya abang sulung. Yang adik-adik pun dah lepaskan hak. Cukup setakat tu. Jangan duk kacau. Bagai mereka duk bini-bini, anak-anak pula. Dia kata, ni rumah ni abang punya ni. Abang lah dulu lepaskan hak. Tak kira abang kena ni juga. Sebab dia tahu rupa-rupanya rumah yang dia punya tu, kerajaan nak ambil buat jalan. Contohlah rumah dia pula area Tanjung Ipoh. Contoh. Nanti tuan-tuan percaya pula cakap aku pula. Ni saya bagi contoh.
rumah dia dekat Tanjung Ipoh, betul-betul lepas daripada Pondok Dr. Yusri ataupun sebelum Pondok Dr. Yusri, kan? Jadi sebelum pada tu ada rumah tangan kiri tu, contoh tiba-tiba kerajaan kata dia nak pelepak jalan, rumah tu kena, oh dandan mengaku pula, dulu abang ingat tak saya yang bagi kat abang, dah terpulang kat abang. Abang dapat tu, kalau abang kata abang nak ulung sikit, terpulang lah. Tapi hampa dah bagi kat abang, mungkin ada hak kat situ abang ambil, ada hak-hak lain yang abang lepaskan. Ada hak tanah yang abang ambil, duit ringgit, KWSP, barang kemas, abang dah lepaskan kepada hampa. Tapi bila untung, hampa main pula, mengaku pula adik-adik. Ini paling banyak tuan-tuan. Ini paling banyak. Sebab itulah tuan-tuan, kita kata apa? Dalam hakikat kita berkehidupan ni tuan-tuan, ada benda yang kena ada toleransi. Itu satu. Yang kedua, musyak dalam bab kenderaan. Kenderaan. Kita mati, rotek boleh hidup lagi tak? Setakat berapa lama? Setahun. Setahun boleh hidup lagi. Lepas tu kena cepat-cepat tukar nama. Tapi tuan-tuan, ada kata nak tukar nama ni susah lah apalah. Tak susah pun. Mahkamah Syariah dia ada perkhidmatan untuk takharruj. Kan? Bermaksud kena tentukan dulu ahli waris. Ahli waris dah ditentukan, ahli waris datang sekali lagi, buka fail baru, datang sekali lagi ke mahkamah, panggil semua ahli waris dan mereka melepaskan hak pada kenderaan. Sebab pihak JPJ sekarang ni tuan-tuan, dia nak ke satu perintah daripada mahkamah syariah kita ni. Perintah tu ada nombor kenderaan lah. Dan kenderaan tadi tu kena ada green card. Green card. Dan dulu kita guna pink punya grant. Sekarang ni green card. Green card kecil lah tuan-tuan. Kecil lah, besar. Kecil sangat lah green card tu. Jadi tuan-tuan, adik-beradik mai, dia lepaskan hak. Mahkamah boleh keluarkan perintah. Perintah tadi tu boleh bawa pergi JPJ. JPJ boleh tukar nama pergi satu orang. Lagi cepat. Lagi cepat. Tapi yang lambat dia pasal apa? Komitmen. Komitmen. Lepas tu dandan ini rejak, ini sakit, ini itu, ini. Sebab itu kena uruskan awal-awal. Jangan lambat-lambat. Kalau lambat ni tuan-tuan, benda yang paling akan menyebabkan orang bergaduh ni pasal lambat. Pada kenderaan kot. Saya ada satu hamba Allah, kes kenderaan. Pok dia mati. Ada iswara lama tu, iswara kereta kebal. Iswara lama tu. Jadi tuan-tuan, anak-anak ni macam biarlah dekat kampung kita guna sama-sama. Tapi ada cucu 2-3 orang, dia duk kira itu tok kami punya, tok wan kami punya. Dia duk cari kunci bagai tuan-tuan, dia duk bawa, duk sedap bawa pergi merata. Bila rosak, tuan-tuan rasa cucu tu nak repair. Tak, dia kata kat pak dia, rosak. Pak dia kata, pergi hantar kampung lah, pandailah sampai kat kampung uruskan. Nampak, pak tak bertanggungjawab, cucu tak bertanggungjawab. Hak cucu ni tak ada kena-mengena pun dengan harta tadi. Walaupun dia kata itu tok wan aku punya, ya, itu memang tok wan hang punya. Tapi daripada aspek pusaka, hang terhijab. Sebab bapa hang ada lagi. Yang mati tu tok wan hang. Anak-anak tok wan hang, pak-pak ni ada lagi. Biarlah mereka urus. Kenapa cucu pula nak masuk campur? Cucu pula tuan-tuan duk gaduh itu ini bagai tuan-tuan. Depan kita, lepas tu duk tanya kita, ustaz, salah ke ustaz? Saya nak pakai kereta tok wan saya. Tok wan hidup lagi ke mati dah? Soalan saya lagu tu lah. Dia kata mati dah. Kalau mati, kena minta izin kepada pak-pak menekan. Dia kata kenapa nak minta izin pula? Itu atuk saya punya. Geram aku dengan dia. Tu yang saya kata, tok hang, saya kata kat dia. Orang Kedah dah marah, tok hang, saya kata. Hang kena tahulah, fikirlah itu tok hang punya. Bila tok hang punya, hang tak ada apa-apa, kita katakan kuasa. Hang tak ada apa-apa, kita katakan kebenaran untuk hang guna. Kecuali pak menakan kata apa, hak ni bagi hak cucu ni pakailah. Tak apa, kalau pak menakan semua setuju. Mungkin cucu tadi memang duduk dengan tok wan dia, memang dia uruskan tok wan dia. Mungkin itu ada, itu memang kita boleh toleransi. Tapi tang-tang mana hang mai pula daripada Seremban, tok wan hang tu orang Kedah. Hang balik-balik, dia kata ni tak ada ni atuk dan punya ni kan. Ini atuk dan punya ni, atuk dan punya ni. Orang Kedah pula dia kata, berani hang pegang kunci hang siap hang. Hang pegang kunci aku santau hang. Orang Kedah dengan mimin tuan-tuan. Orang dia suka santau orang. Saya dia tak berani santau.
Dan tapi tuan-tuan nak abang apa kat tuan-tuan? Takut tu. Dalam bab menguruskan harta pusaka ni tuan-tuan ingat senang tak? Apatah lagi yang kalau kita nak potret, kita nak cerita. Harta tadi ni dah bercampur, hang nak wakafkan lagu mana? Dah bercampur. Pihak majlis agama pun fikir, mana bahagian kami? Tang mana? Tunjuklah hak kami. Supaya kami tahu kami nak buat apa. Kalau kata tentu ada satu bahagian ruang ke apa ke, boleh tepi jalan, boleh buka kedai. Ada ruang yang memang ni boleh bubuh apa nama menara apa ke tuan-tuan, bolehlah kita dapat duit ke apa ke. Tapi kalau tak ditentukan nama ramai-ramai, payah kita. Tiba-tiba hang nak wakafkan. Ini pun kadang-kadang pihak majlis agama dia kena hati-hati. Sebab kalau dia terima juga, nampak macam seolah-olah semua benda dia boleh terima. Tak, dalam bab wakaf tak semua benda kita boleh terima. Kalau harta tadi tu menyusahkan kita secara pentadbiran, tak boleh terima. Kalau harta tadi tu dalam keadaan rosak, kita tak boleh terima. Sebab kalau nak bagi, lantana berhatta tunfiku mimma tahibun. Tidak akan capai satu tahap kebatas sehingga kamu infakkan apa yang kamu sayang. Mesti dalam keadaan baik. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Kita berhenti zakat tu dah kali hijau dah. Nanti insyaAllah nanti kita cerita lagi. Musyak ni tak habis lagi. Nanti kita lagi cerita bab musyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fi din. Allahumma zidna ilma. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan fi'lan wa ibadatan wa 'amalan shalihan. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Assalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa radha wa inna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.